Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kembali untuk kelas kita yang seterusnya, kelas minggu yang kelima. Okay, so hari ini kita akan memfokuskan kepada bagaimana kita nak membuat penilaian dan juga bagaimana kita nak memberikan markah kepada peserta-peserta bengkel online kita. Setelah saya lihat apa yang akan saya ajar pada hari ini, mungkin hari ini belum lagi hari terakhir kita untuk kelas. Jadi mungkin minggu harapan minggu ke-6 adalah minggu yang terakhir. Mungkinlah. Okay? Saya bergantung kepada konten sebab saya akan kaji dan akan lihat dulu konten dia macam mana, bersesuaian tak. Macam minggu ni kita dah cover dari segi penilaian dan juga pemarkahan. So untuk minggu depan saya tengok ada lagi tak yang saya perlu tambah. Sebab kadang-kadang saya nampak ada keperluan saya tambah ataupun ada keperluan saya kena kurangkan, bergantung kepada keadaan. So macam hari ni memang saya akui saya ada tambah beberapa perkara untuk mempermudahkan pemahaman cikgu-cikgu dalam memahami bagaimana cara nak memberi markah dan juga nak menilai peserta-peserta dalam bengkel. Okay? Jadi saya boleh katakan yang minggu ni, minggu kelima bukan minggu terakhir lagi lah. So nanti cikgu-cikgu semua akan melalui minggu yang seterusnya pada minggu hadapan, insyaAllah. Okay. Apapun, selamat pagi saya ucapkan kepada cikgu-cikgu. Okay, selamat kembali, selamat datang. So saya mengharapkan cikgu-cikgu dapat melaksanakan bengkel online ini ya. Saya dimalukan ramai juga cikgu-cikgu yang dah mulakan bengkel online ni di sekolah masing-masing. Malah ada yang buat bengkel ni orang kata lebih besar lagi, iaitu di peringkat daerah. Tahniah saya ucapkan kerana berjaya melaksanakannya. Walaupun cikgu belum habis belajar lagi dalam bengkel kita ini, tetapi cikgu dah berani untuk buatnya di luar. Itu satu pencapaian yang sangat baik dan saya bangga dengan apa yang telah pun cikgu lakukan. Okay? So cuma sekarang ini fasa kita dah nak masuk ke fasa yang terakhir, yang mana cikgu-cikgu akan melalui fasa yang akan memeningkan kepala. Sebab cikgu-cikgu kena nilai, cikgu-cikgu kena masukkan markah, cikgu-cikgu kena pastikan semua benda yang cikgu nilai dan beri markah ni adalah bersesuaian dengan semua. Sebab inilah part yang mana orang boleh argue. Maksudnya, kenapa dia boleh dapat markah lebih? Kenapa dia dapat markah rendah? Dekat sinilah prosesnya cikgu-cikgu akan mula hadapi. Dia akan, orang kata akan mula merasa mungkin ada stres dan sebagainya. Dia mula-mula tu okey lagi. Peringkat yang mula-mula masa kita buat bengkel, kita mengajar itu okey lagi. Tapi bila dah masuk proses ini, fasa yang ini, cikgu-cikgu akan mula rasa macam aduh banyak sangat letih dan sebagainya. Itu perkara biasa yang saya sendiri pernah lalui. Dan kali ini cikgu-cikgu akan melalui benda tu. Tapi jangan risau, walaupun cikgu-cikgu akan rasa stres ke apa untuk fasa ini, tetapi ini satu perkara yang bagus sebab cikgu akan dapat belajar benda yang baru dan memang cikgu sendiri akan rasa benda ini sangat penting. Sebab in future, bila cikgu dah mahir dalam bab ini, cikgu-cikgu tak ada masalah lagi untuk melaksanakan bengkel di mana-mana sekalipun. Okay? So hari ini, jom kita masuk apa yang kita perlu masuk pada hari ini. Okay? Okay, so hari ini kita akan memfokuskan kepada apa yang telah pun saya tayangkan. Saya harap cikgu-cikgu nampak tak? Kan saya harap cikgu-cikgu semua nampak apa yang saya tayangkan di skrin sekarang. Okey, jadi apa yang pentingnya ialah dari segi penilaian ni kita akan menilai setiap satu bahagian yang telah pun ditetapkan dalam modul PRS kebangsaan. Okay, apa maksudnya? Maksudnya setiap bahagian ni dia ada markah dia yang tersendiri, yang mana bila kita campurkan setiap markah-markah tersebut, maka dia akan membawa kepada markah keseluruhan. Akhir nanti kita akan belajar macam mana kita nak menilai keseluruhan. Okay. Dalam masa yang sama kita akan tengok setiap kehadiran tu macam mana markah dia, tugasan tu macam mana dan sebagainya. Okay. So ini apa yang akan saya tunjukkan kepada cikgu-cikgu dan saya nak cikgu-cikgu faham betul-betul. Bab markah ni ramai cikgu yang tak faham. Dia ingat bila buat macam ni dia akan dapat markah macam ni, dia boleh score. Tak, dia tak semudah yang itu. Dia banyak pecahan-pecahan markah dia yang mana cikgu-cikgu sendiri kena kuasai terlebih dahulu perkara ini. Okay? Baik.
So kita lihat apakah dia. Okey, baik. Ini adalah markah untuk penyeliaan PRS tahap bongsu. Saya fokus pada tahap bongsu sebab kita daripada awal lagi bengkel kita ni kita memfokuskan kepada bongsu. So kalau ada tahap muda ke sulung ke bestari, kita follow yang mana yang dah ada lah. Okay? Tapi untuk bongsu, ini fokus dia. Okay, sebab kita lihat semua majoriti menggunakan bongsu, maka ini bongsu punya orang kata skema pemakahan lah, senang cerita. Okay. So kita akan mulakan dengan kehadiran latihan keseluruhan. Okay, yang mana dalam kodnya kita sebenarnya laporan latihan. Okay, bukti kehadiran dia datang kepada latihan kita, sebenarnya itulah laporan latihan tersebut. Okay, dan markah dia adalah 20 markah. So tinggi sebenarnya. Pada pandangan saya, markah untuk hadir untuk keempat-empat topik ni, tengok dan buat laporan latihan tu tinggi sebenarnya. So daripada 20 markah tu macam mana kita nak kira? Kejap lagi saya akan tunjukkan satu persatu. Okay, ujian akhir tak banyak, dalam 10 markah saja, 10%. Okey, projek pun kita hanya peruntukkan sebanyak 10% saja. Jadi walaupun dia tu perform macam mana pun, bagus macam mana pun, markah kalau kita convert hanya mewakili 10 markah sahaja. 10% saja. Sorry. Okey. Begitu juga dengan tugasan individu iaitu 10 markah. Tetapi saya nak sebut kat sini, markah paling banyak dan paling tinggi adalah sepatutnya kita skor ataupun banyakkan kepada sesi bantu rakan. Okay, sesi bantu rakan PRS memakan sebanyak memang 30 markah untuk mereka laksanakan. Sebab itu core business PRS sama macam kita guru bimbingan dan kaunseling, iaitu kita kena buat sesi kan. So sama juga mereka kena buat sesi bimbingan. Macam kita sesi kaunseling, okay, untuk yang guru bimbingan dan kaunseling. Okay, jadi 30 markah memang diperuntukkan. Maknanya mereka ni hebat macam mana sekalipun dalam tugasan datang 100% untuk belajar siap topik, siap faham A to Z, ujian akhir dapat markah 100, tugasan individu 100, projek pun 100. Tetapi kalau mereka lemah dari segi sesi bantu rakan, tak guna. Mana mereka kena seimbang. Yang itu pun kena bagus. Dalam masa yang sama, sesi bantu rakan pun mereka kena perform. Sebab apa? Sebab core business mereka ialah membimbing rakan-rakan. So secara tak langsung, kalau mereka tak ada skill untuk membantu rakan, jadi satu kerugian lah. Seolah-olah macam mereka ni bagus sangat teori tapi praktikal lemah. So macam tak kena. So daripada kita biarkan, daripada diorang tu macam tu, kita kena seimbangkan semua. Sebab tu dalam masa yang sama, saya taktikan mereka kata yang teori pun bagus, yang praktikal pun diorang bersedia dan bagus juga. Okay? Yang seterusnya adalah personality. Untuk markah personality PRS memang 100% daripada cikgu-cikgu sendiri. Tapi markahnya tak tinggilah, dalam 20 markah sahaja. Jadi 10 item yang kita nilai tu, kita akan jumlahkan, kita convert kepada 20 markah, maka total kepada semua markah-markah aspek-aspek kita nilai adalah sebanyak 100 markah. Okay, itu untuk sedikit orang kata maklumat tentang apa yang perlu cikgu-cikgu faham tentang permarkahan dan juga penilaian daripada untuk peserta PRS tahap bongsu. Muda mungkin ada sedikit perbezaan. Sulung pun sama. So itu kena rujuk balik kepada modul PRS yang dah tersedia lah. Okay. Tapi yang penting kalau untuk bongsu, cikgu boleh follow yang ini. Kita ada, kalau ikut yang asal punya, ada perkara yang tak ada. Contohnya tugasan individu tak ada pun dalam modul PRS kebangsaan. Tetapi kita kena lihatlah. Kalau tugasan individu ni asalnya adalah pencapaian akademik. Tapi masalahnya macam mana kita nak nilai pencapaian akademik pelajar-pelajar kita? Exam dah tak ada, bukan tak adalah. Maksudnya tak sekerap macam dulu. Kalau dulu kita boleh nilai mereka, kan? Ujian 1, ujian 2, pertengahan tahun dan sebagainya. Sekarang ni tak ada. Jadi bila tak ada, macam mana kita nak nilai? Maka kita nilai dari segi tugasan individu. Itu maksudnya lah. Okay? So saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu semua macam mana kita nak, orang kata apa, nak
menilai mereka. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak cikgu-cikgu buat, saya nak cikgu-cikgu buka pada cikgu-cikgu punya template pemakahan. Ingat tak? Ingat tak template pemakahan yang cikgu-cikgu semua saya minta copy tu. Okay, saya minta cikgu-cikgu semua copy tu kan. So, saya nak cikgu-cikgu buka dahulu template pemakahan tersebut. Okay, saya pun dalam masa yang sama saya buka juga. Okay. Saya pun sedang membuka template tersebut sebab untuk memudahkan cikgu-cikgu lah supaya faham. Okay. Okay, so saya harap cikgu-cikgu nampak lah saya punya ni. Okay, ingat tak hari tu kan bila cikgu-cikgu buat template markah tu memang kita dah sedia semua nama cikgu, nama peserta ada, email peserta ada, semua kan tingkatan kan. Ni macam saya just saja-saja je ni, macam tu. Tak apa, so saya akan cuba masukkan mengikut nama sebenar supaya cikgu-cikgu lebih jelas lah ataupun lebih faham tentang benda-benda ni lah. Okay. Saya masukkan markah dulu, saya masukkan maklumat terlebih dahulu. Sekejap, berikan saya masa. Saya ambil dalam 2-3 orang je pun, tak payah banyak-banyak. Saya ambil yang mana yang berkenaan sahajalah. Okey. Macam tu saya copy dan saya masukkan. Okey. Okey, inilah katalah ini. Oh, ini terbalik. Tak apa. Kalau kata database kita tak betul kan. So kita boleh betulkan, tak ada masalah benda-benda semua tu lah. Macam tu. Okey, maaf. Ini kena atas. Okey, so yang ini kita yang tu. So saya rasa cikgu-cikgu semua dah ada data yang tersendiri, betul. Semuanya yang memang dah lengkap. Yang ini saya just nak tunjuk balik saja sebenarnya supaya cikgu-cikgu faham. Okey. Okey, ini data-data dia lah, mudah saja kan. So yang ini semua tu cikgu boleh masukkan sendirilah. Macam tu. So apa yang saya nak tunjukkan kat sini, ini cikgu mungkin cikgu nak ubah ke apa tu terpulang. Katalah ada 10 orang saja kan peserta kan. So yang bawah ni cikgu boleh hide ataupun cikgu boleh delete, tak ada masalah. Tak timbulkan isu pun benda tu. Sebab yang atas tu yang pasti yang di row ini jangan suka hati delete. Sebab kita ada letak formula. So pastikanlah jangan sembarangan delete sebab kalau hilang formula tersebut cikgu-cikgu takkan dapatlah yang selepas-selepas tu. Contoh macam ni kita pergi Okey. So sekarang kita lihat kepada kenapa nak dia ni salah lagi ni sebenarnya. Dia pada C3. Okey. So, kenapa dia masuk sini? C3 patutlah. Okay, dia sepatutnya B3. Okay. So, kalau cikgu-cikgu rasa pelik, cikgu tengok cikgu punya data tu macam tak kena, cikgu boleh klik pada yang row yang pertama yang ada ni dan tengok balik dekat mana kat salah. Macam ni dia salah. So, sebenarnya ialah B3. Baru dia akan keluar yang sebenarnya. Okay, tarik. So, kita bolehlah tarik benda-benda tu sampai ke bawah. Data dia. So sekarang ni kita ada data 10 orang saja. So maknanya yang lain-lain tu kita boleh delete. Tak perlu kita fikirkan banyak-banyak. Kalau kita ada peserta ada 10 orang saja, contoh kan, ada 10 orang saja. So kita buatlah untuk yang database yang sedia ada. Betul? So tak payah kita pening-pening kepala untuk benda yang banyak-banyak bawah-bawah tu. So supaya kita boleh nampak fokus dengan jelas. Okay? So yang dikata ni sepatutnya adalah tak apa, yang itu katalah nanti itu kita boleh buat sendirilah. Okey, baik. Kita masuk kepada yang pertama iaitu markah latihan tadi. Ingat tak yang 20 markah tu. Macam mana kita nak pastikan markah ini kita boleh senang kira? Okey, ingat tak sebelum ini cikgu-cikgu buat bila setiap kali cikgu post topik bahan-bahan latihan, cikgu akan post juga laporan latihan. Betul? Okay. So laporan latihan itu adalah bukti untuk kita memantau mereka ni dah laksanakan atau belum laporan latihan. Dekat situ pun ada dah tarikh. Maknanya bila dihantar tu kita dah boleh check, tarikh hari ni macam contohnya macam contoh saya ni, Muhammad Irfan ni dia hantar dia dah turn in dia punya laporan latihan tu pada 29 hari bulan 5 tahun 2021. Kita dah ada. Okay. So katalah bila masa cikgu dapat kan saya rasa ada lagi benda ni kena dikosongkan. So delete yang sebelah sini saja. Jangan delete yang sebelah warna
kuning, jangan. Sebab nanti dia akan menghilangkan formula yang telah saya buat siap-siap. Kalau cikgu tahu nak buat formula tu tak ada masalah. Tapi kalau cikgu tak tahu, jangan sembarangan delete. Okay. So, sebab kita memang dah letakkan setiap satu ni dia dah ada formula tersendiri. Okay, katakanlah untuk topik 1, Irfan ni dia dah siap. Dia buat pada hari ini, 29 hari bulan 5 tahun 2021. Dia buat dan cikgu dah semak. So, statusnya adalah hadir. H ni lah maknanya hadir. So, markah dekat sini auto dia kira bilangan yang hadir adalah 1. Dan skor dia buat masa ini adalah 5 daripada 20 markah. Boleh cikgu setakat ni? Boleh dapat tak? Boleh respon tak? Boleh dapat tak apa yang saya ajar? Okey, boleh. Okay, nampak So, faham benda tu? Okey. Jadi katakanlah kita cerita semua orang hantar pada hari yang sama. So, semua hadirlah kiranya. Okay. So minggu yang seterusnya ataupun contohlah saya buat by bulan supaya nampak beza sangat. Okay, contohnya 29 hari bulan 6 2021. Okay. So katakan yang ini hanya beberapa orang saja yang dah hantar dahulu. Okay, so cikgu boleh masukkanlah ini dan yang ini cikgu biarkan dahulu. Sama juga saya ambil contoh Irfan ni, dia datang semualah 29 hari bulan 7 2021. Okey, yang ini pun 29 hari bulan 8. Ni contoh sajalah contoh. So markah untuk Irfan ni memang dia dapat markah penuh 20 markah sebab apa? Dia hadir kepada keempat-empat latihan tersebut dengan bukti dia dah hantar, dia dah turn in laporan latihan. Itulah sebenarnya kenapa laporan latihan yang kita buat tu sangat penting. Sebagai bukti dia dah buat. Contoh yang lain-lain ni mungkin dia macam ada yang 2-3 orang buat, ada 2-3 orang tak buat lagi kan. Yang ini mungkin ni contoh je lah sekadar nak tunjuk perbezaan dia kan. So ada yang dapat 5, ada yang dapat 15 markah bergantung pada jumlah topik yang dia dah datang. Dia dah tengok. Dia dah buat. Maksudnya macam tu. So kat sinilah kita boleh nilai. Oh, setakat ini baru seorang sahaja yang dah lengkap keempat-empat topik iaitu Irfan. Itu analisis kita. So untuk Sakinah ni baru satu je padahal sekarang ni dah bulan 8. Contoh sekarang kita dah bulan 8 kan. Sekarang dah bulan 8 baru satu. Kat sinilah kita boleh tahu Sakinah, kita kena hubungi Sakinah. Sakinah, kenapa kamu tak habiskan lagi laporan latihan ni? Kenapa? Ada masalah ke? Tak boleh buat ke? Ataupun bila kita tahu yang seorang ni dah 15 dah. Contohnya siapa? Si Arif ni. Arif ni dah 15. Tinggal lagi satu je. Lepas tu kita tengok topik 3 tak buat. Tapi topik 4 dah buat. Lepas tu kita ingatkan, okay Arif, awak terlupa ya nak buat laporan latihan topik 3. Cikgu saya lupa. Tapi saya dah tengok dah video. So kat situ dia kena buat balik. Kat sinilah cara kita untuk memantau anak murid kita, peserta kita untuk memastikan mereka hadir dan selesai melaksanakan laporan latihan. Okey, boleh Faham benda ni? Benda ni saya rasa cikgu-cikgu semua faham. Mudah aja sebenarnya. Okey, baik. Ada soalan setakat ini? Ada? Tak ada semua jelas. Cikgu, masa daftar pada paparan hak yang muka surat pertama tu, nama peserta, lepas tu nak pergi ke markah latihan tu, dia auto baca ke buat yang kita masukkan nama tu? Ya, auto baca. Contoh saya buang nama Sakinah. Contoh, saya buang nama Sakinah. Hilang. Okey. Dia auto. Sebab saya dah setting dia akan follow. Sebab tu dekat markah peserta ni yang rasmi ni, yang pertama, muka surat pertama ni jangan dibuang, jangan kita buang sesuka hati. Sebab bila kita buang sesuka hati, dia akan efek kepada markah yang seterusnya. Faham benda tu? So maknanya kalau nak ubah pun, kita ubah satu-satu atau kita buang semua, kita masuk yang baru pun tak ada masalah. Bergantung kepada kita. Tapi ini adalah maknanya kalau kita nak ubah, contohnya nak ubah nama, nak ubah email, tingkatan, jatinah dan sebagainya, semuanya kat depan. Jangan ubah dalam sini, dalam setiap markah-markah. Jangan. Sebab mereka dah follow yang main kita punya senarai. Okay? Boleh
Kira macam ni lah. Sekarang ni saya akan buat contoh tingkatan 1 Firdaus. Contohlah. Okay. 1 Firdaus, saya buat semua. Kita tak apa, kita sampai 5 kan. Yang ni kita buang, kita follow balik. Contohlah sebagai nak contoh supaya senang nampak kan. So markah latihan, dia akan keluar auto. Markah sini pun sama keluar auto. So tak payah risau lagi benda tu. Okay, boleh macam tu lah. So dari segi pengurus, sebab tu kita punya tugasan keempat tu kita menguruskan benda ni dulu. Sebab bila kita dah uruskan yang nama rasmi ni, kita dah tak perlu kacau lagi dah yang lain-lain. Yang lain-lain kita hanya perlu kacau di bahagian markah sahaja. Okay, faham Okay. So ini untuk markah latihan. So kat sini kita tahulah berapa ramai calon yang akan follow adalah 10 orang. Memang ada 10. Okay. Dan skor ni kat sinilah kita boleh tahu berapa jumlah. Skor ni adalah markah yang 20% ni Yang 20%. Mana kalau yang macam si Irfan ni dah 20 markah lah. Mana kalau Sakinah ni baru dapat 5 markah. 5 daripada 20. Okay. Saya nak tunjuk. Bila kita dah isi sini, kita pergi kepada jumlah markah di hujung sekali, dia akan auto masuk dekat sini, nampak ni? Dia akan auto masuk. Yang ini nanti semua akan kosong lah, Tapi saya sebab kita nak, saya akan buat semua ni kosong dulu supaya nampak kepada cikgu-cikgu macam mana. Akan kosong, sesi ni pun semua kosong. Kena tunjuk ni sebab nanti kalau tak tunjuk, cikgu-cikgu tak akan nampak. Dan bila tak nampak, bermasalah lah kepada yang lain-lain. Okay, nampak? So bila kita dah tu, ni kita dah boleh buang lah semua ni. Masa nak buang, jangan buang semua, tengok dulu. Sampai sini, kita delete. Okay. So markah latihan semua dah ada dekat yang ni kena betulkan balik cikgu sebab ada kesilapan. So yang ini ni sepatutnya C3, yang ini patutnya B3. Mana kalau mana yang salah tu cikgu boleh betulkan sendiri. Tak perlu risau pasal yang lain-lain. Boleh betulkan sendiri. Simple je. Okay, so kat sini markah lain semua kosong lah sebab kita belum isi dan dia auto. So yang ni semua tak perlu jangan cikgu-cikgu pergi type. Jangan, bila type formula dia hilang, habis semua sistem ni. So biarkan je. Sekadar cikgu, kalau macam ni cikgu macam tadilah, sekadar nak tengok, nama pelajar ni salah susunatur dia. So kita kena pergi kepada yang pertama tadi, ubah balik. Contoh. So contoh kita buang Nurul Sakinah kan. Nak buat ubah yang lain, so dia akan ubah kat sini pun hilang. Nampak? So make sure, jangan kacau yang lain-lain tu, hanya nak kacau ke edit ke dekat bahagian nama peserta ni. Sebab tu saya telah letakkan di bawah ni ada warna. Ada warna yang tersendiri supaya jangan, kalau nak kacau yang itu je. Yang lain jangan kacau. Macam itulah maksud saya. Okay, boleh Okay, so itu bagaimana cikgu nak menguruskan untuk laporan latihan keseluruhan. Latihan untuk yang 4 topik tersebut. Okay, baik, kita pergi pula pada markah tugasan. Markah tugasan kita dah tahu, tugasan punya markah adalah sebanyak 10% sahaja. Tetapi dalam 10% tersebut, cikgu-cikgu kenalah buat kan berapa tugasan cikgu nak buat. Cikgu decide. Kalau cikgu nak buat decide satu tugasan je untuk keempat-empat tugasan, maknanya markah cikgu adalah 100%, 100%, kita akan convert kepada 10% terus. Tapi kalau cikgu buat 2 ke, 3 ke ataupun 4 tugasan untuk keempat-empat tu, maka cikgu kena kira balik. Macam saya buat 2. Sebab bagi saya praktikal lah 2 sebab takkanlah kita nak bagi 1 je, macam tak mencabar sikit lah kepada diorang. So kita buat 2 tugasan, sekurang-kurangnya kita dapat menilai mereka. Mungkin tugasan 1 untuk topik 1, tugasan 2 untuk topik 2 ataupun tugasan 1 topik 2, tugasan 2 untuk topik 4. Itu bergantung semuanya kepada cikgu. Okay? Jadi bila ada 2, kita bahagikanlah 100% tu kita akan bahagikan 2. So, satu tugasan bernilai 50 markah, satu tugasan bernilai 50 markah. Kalau rasa macam, alamak susah sangat lah nak letak 50-50, tak apa. Satu tugasan 100 markah, 1 markah, tapi kita dah letak formula untuk dibahagikan dengan 200, darabkan dengan 10%. Contoh,
Tugasan 1 cikgu letak 10 markah 10 markah. 100 markah. Maaf, untuk formula saya buat ni memang saya letakkan tugasan 1 100 markah, tugasan 2 100 markah. Senang kira. Tak payah fikir-fikir panjang-panjang. Okay. So maknanya tugasan 1 contohlah si Irfan ni, kita kena betulkan dulu kita punya formula kalau salah. Okay. Okay, so makna katakanlah Irfan ni tugasan satunya untuk topik 2 saya buat tugasan 1 topik 2 dapat dalam 80. Okay, tak ada masalah 80 dan tugasan 2 dia untuk topik 4 kita bolehlah bagi dalam sebab dia kurang sikit dapat dalam 75 je. Tak apalah. So, apa yang akan sistem baca adalah 80 markah tambah 75 bahagi dengan 200 darab dengan 10 markah. So maknanya jumlah dia dapatlah 7.8% daripada 10 markah. Dekat sini memang saya letak kalaulah seseorang peserta tu dapat markah lebih daripada 5, kita kira dia lulus lah. Tapi kalau markah dia kurang 4.9, kita akan dapat status markah dia gagal. Maknanya kalau gagal tu, cikgu pun faham. Budak ni gagal, kira macam sebenarnya dia tak gagal tapi kita nampak indikator kita gagal. So kita bertanggungjawab untuk memastikan dia lulus. Sama ada kita memberi markah lebih atau kita tambah satu lagi tugasan lain dan kita gunakan markah yang tugasan lain tu kita gantikan dengan markah dia yang paling rendah. Itu kat sinilah cikgu akan gunakan cara macam mana kita nak membantu PRS kita. Dengan database yang ada ni kita boleh guna. Contohnya lah kan daripada semua ni kan. Saya letak lah, kita copy je dulu kan. Kita copy je dulu. Kita ada seorang tu yang memang lemah. Contohlah dia dapat markah sini tugasan 1 40, tugasan 2 30. Kan si Dini ni kan. Gagal lah pula. Orang lain semua lulus. Macam mana? Maka kita tengok dua-dua tugasan dia lemah. Maka kita cuba untuk buat 2, mungkin kita nak tambah lagi 2 tugasan ke atau tengoklah apa-apa saja yang kita rasakan okey. Lepas tu bila dah dapat kita tengok 2 tugasan, yang ni pun bagus, yang ni pun bagus, so kita letak tugasan pertama kita letak dalam 60, adalah peningkatan. Lepas tugasan 2 pun kita letak 60, adalah peningkatan. So dapatlah lulus. Nampak? So walaupun taklah tinggi mana tapi dapat 60%, 60%, so dapatlah markah 6/10, dapatlah lulus. So okeylah kan daripada tak ada langsung, betul? Daripada dia gagal. So kita tahulah indikator kita, dia lulus, so tak ada masalah. Macam tu. Okay? Sama juga yang lain. Mungkin ada yang ni mungkin dia dapat 50 ke, still lulus. Kita bantulah mana-mana, contohnya ni dapat 85. Okay? Yang ni mungkin 90. Mungkin ada yang dapat 100 markah, bergantunglah. Macam saya punya perangai, saya tak suka letak seseorang PRS tu markah 100. Sebab saya tak nak dianggap yang dia buat tu perfect sangat. Mesti ada kekurangan. Sebab bila kita letak 100, nanti dia akan rasa macam wah hebatnya kita ni markah 100. Paling tidak pun saya tinggi, saya akan letak 98 ataupun 99 sahaja. Macam tu. Tapi saya lebih suka letak 98 supaya ada lagi gap 2% tu, maknanya dia ada kekurangan. Mungkin dari segi cara bahasa dia, cara dia menulis dan sebagainya. Macam tu lah. So itu semua atas kita lah, bergantung pada kita. So kita boleh semak lepas dah masukkan markah tugasan, kita semak dekat jumlah markah, dia dah keluar. Tapi untuk kat sini, walaupun di dalam tugasan ni dia markah dia 7.8, tapi dekat sini saya dah buatkan dia supaya menggenapkan markah tersebut. So 7.8 dia akan jadi 8 lah. Saya akan genap. Sebab kita nak kira total tu nanti, malas nak kira total yang ada point. So better kita genapkan dia. Secara tak langsung kita akan dapat markah yang nombor genap. Tak adalah nombor yang berpoint-point macam tu. Okay? Boleh Faham Faham tak untuk tugasan setakat ini? Boleh? Boleh, cikgu. Saya baca Cikgu Hasnan ada tak cadangan solusi untuk pelajar yang ada masalah peranti atau data untuk siapkan tugasan? Okay. Antara solusinya ialah kita buat secara offline. Mungkin cikgu-cikgu boleh, macam mana kata latihan tugasan yang diberikan itu mungkin bukan bersifat yang menggunakan banyak peranti. Okey, macam tu. Sebab sekarang ni
susah juga sebenarnya kita nak cari solusi yang macam tu sebab dengan keadaan sekarang nak tak nak dia kena ada orang kata apa, dia kena ada peranti. Melainkan cikgu sanggup untuk buat satu modul khas ataupun satu tugasan dalam hard copy yang mana cikgu boleh hantar ke rumah dia dan dia siapkan, lepas tu cikgu ambil balik untuk semak. Itu lain cerita. Itu kaedah yang berbeza-beza lah, bergantung kepada cikgu lah. Kalau cikgu rasa itu yang terbaik untuk dia, gunakan. Kalau tak, mungkin bolehlah guna apa-apa cara yang bersesuaian dengan dia. Sebab tu saya kata, sebelum masuk tu pun, cikgu-cikgu tahu keadaan anak murid cikgu macam mana. Maka cikgu-cikgu yang tahu solution yang terbaik untuk anak murid cikgu. So maknanya yang ini memang kita buat secara online, tapi kalau nak buat secara offline, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena tukarlah pendekatan dia. Macam mana dari segi bahan dan sebagainya. Macam itulah. Okay? Okay. So selesai markah latihan 20%, markah tugasan 10%. Okay? Baik, kita pergi pula kepada markah projek. Bila markah projek, okay, sama juga saya delete mana yang tak patut, okay, supaya tak nampak tu apa orang kata cantik sikit kita punya database. Kan? So saya buat mana yang penting. Okay. So, markah tugasan. Markah tugasan ni semuanya bergantung kepada cikgu. Sama juga. Okay, markah dia 10%, mana contoh markah projek ni cikgu, okay, macam saya buat untuk bengkel PRS peringkat negeri tahun 2020 tahun lepas, saya membuat pecahan. Okay, saya buat pecahan. Kita ada markah permulaan, pertengahan dan dokumentasi. Kita boleh buat, tak ada masalah, ikutlah. Macam markah, saya daripada 100 markah tu, saya pecahkan pada 3. Markah pertama adalah markah pembentangan. Saya letak 20 markah. Lepas tu 50 markah adalah markah untuk projek itu sendiri dan lagi berapa saya lupa. Markah lagi 30. Lagi 30. Saya buat 20, 70. 10. 20 untuk pembentangan, 70 untuk markah projek dan 10 lagi adalah untuk markah dokumentasi. So dekat situlah kita boleh nilai juga peserta. 20 markah untuk pembentangan bagus, dapatlah markah 20. Kalau tak dapat 15, dapatlah 10. So markah untuk projek memang totally lah 70 markah tu. Kita itu semua bergantung lah. Nanti kita akan masukkan tambah semua akan dapat 100 juga. Sama je sebenarnya, tak ada masalah. Markah semua bergantung kepada cikgu. Okay, contohlah markahnya kita letak 70, 80, 60, 90, 88. Terpulang kita lah nak buat 70, 65, 82, okay, apa lagi? 29, 69 contoh pun boleh, tak ada masalah. Kat sini kita akan tahu, kat sini sebab saya dah buat indikator, kalau markah lebih daripada 7 markah maka lulus. Kalau kurang, dia akan jadi gagal lah. So mungkin kita boleh tambah, okay, macam 70 lah, lulus lah. Ini pula tak 70. Contohlah kita, kalau kita nak lah macam tu, okay, tak 70 maka akan dikira lulus. Cikgu Hasnan. Soalannya. Ya. Okay, sorry. Apa tu, macam mana kalau kita nak buat macam Cikgu Hasnan cakap tu, maksudnya kita kena isi dalam sistem ni ke ataupun kita kira sendiri di luar? Yang katakan kita 20. Kira sendiri di luar. Kita boleh kira sendiri di luar. Kita boleh kira sendiri di luar atau kita dah siap borang khas untuk guru yang menilai. Tak ada masalah. Macam-macam cara boleh. Mungkin cikgu dah buat satu PDF macam mana markah-markah semuanya untuk tu. Boleh. Okey, tak apa. Saya tunjuk apa yang saya pernah buat dahulu semasa dalam peringkat negeri lah. Okey. Contohnya saya pernah buat ni yang database yang saya simpan. Semua yang tahun lepas tu saya simpan, cikgu, banyak benda yang saya simpan dari segi pemarkahan. Contohnya untuk projek kan. Okey, saya tunjuk projek. Borang markah. Mana markah ni? Projek, sinopsis projek, video, borang image. Kejap. Penilaian guru penyelia, sorry. Silap. Okey, projek. Okey.
Okey. Yang ini saya akan share. Mana tu? Okey. Baik, ni contoh je sebenarnya yang saya dah buat hari tu kan, yang kami buat hari tu 300 lebih kan. Okay, so cikgu memang kita dah sediakan satu borang khas untuk cikgu-cikgu menilai peserta. Okay. So kita adalah buat tahap apa, lepas tu ID kumpulan tu maknanya nama kumpulan ataupun nombor siri kumpulan ke kan. Lepas tu sebab kita menilai walaupun projek kumpulan, tapi pada waktu itu saya buat menilainya adalah menilai secara individu. Sebab walaupun sebab saya menggabungkan sekolah lain-lain. 5 orang sekolah A, 5 orang sekolah B. Saya buat satu kumpulan 5 orang. So 3 sekolah lain, 2 sekolah lain. So adalah tidak adil kalau kita bagi penilaian cikgu sekolah lain nilai sekolah lain. Tak boleh. So better cikgu sekolah dia nilai 3 orang kumpulan dia, lagi 2 orang ni cikgu sekolah dia juga yang nilai. So mungkin berbeza-beza bergantung kepada komitmen dan sebagainya. Macam itulah. So sebab tu ada penilaian untuk PRS yang dinilai supaya tahulah siapa orangnya. Mungkin cikgu boleh gunakan cara-cara lain lah. Bergantunglah sebab saya menggunakan ID. Mungkin cikgu dah siap-siap nama peserta itu terpulang. So antara penilaiannya kita tengoklah ketepatan masa dia, okay? Macam mana projek tu, kandungan dia macam mana, dia faham tak projek tu, macam mana cara dia penyampaian projek tu sampai ke tidak. Okay? Ada tak penyataan konsep PRS dalam projek tu, refleksi dia macam mana, gerak kerja dia macam mana, kesediaan PRS melaksanakan projek, sumber dan sebagainya. Semua tu bergantung pada cikgu. Tak semestinya cikgu-cikgu follow apa saya buat. Mungkin cikgu dalam 2-3 item saja tapi markah dia banyak. Itu bergantung kepada cikgu lah. So daripada situ nanti, daripada total dapat markah total tu nanti kan, barulah cikgu boleh nilai berapa yang bagus, berapa yang tak bagus. Maksudnya macam tu. Okay? Faham So nanti daripada markah yang cikgu dah dapat tu lah nanti kita akan masukkan dalam kita punya maklumat sistem pemarkahan kita sendiri. Okay, so boleh kita dapat guna, kita convert, kita boleh isi markah tu kalau nak online buat dalam bentuk Google Form. Kalau macam masa payah sangat kan, kita boleh buat dalam bentuk di luar sistem, tak ada masalah. Saya kata tadi, cikgu-cikgu dah edarkan satu borang PDF. Cikgu-cikgu tulis sendiri pun tak apa. Print out betul, tulis sendiri, tak ada masalah. Tapi bagi je markah akhir kepada urus setia. Cikgu-cikgu yang menilai bagi markah akhir kepada urus setia. So cikgu yang menilai pun bagilah markah okey, Irfan dapat 70 markah. So cikgu pun, tugas cikgu sebagai urus setia memasukkan markah sahaja. Macam itulah. Macam tu. So kalau kata cikgu pun menilai, cikgu kumpulkan markah, gabungkan, buat katalah 3 orang yang menilai, mungkin ketiga-tiga markah dicampurkan bahagi 3. So dapatlah markah min dia, purata dia. So gunakan untuk sebagai markah. Macam itulah. Semuanya bergantung kepada cikgu. Banyak cara, tak ada masalah. Saya serahkan kepada cikgu-cikgu. Okay. So bila masuk kat jumlah markah, kita klik, dia keluarlah. So maknanya setakat ini 40 markah sudah pun kita ada. Daripada berapa markah tu, contohlah macam sekarang ni, si Irfan ni daripada 40 markah yang sedia ada, markah dia adalah 35/40. Contoh macam tu lah. So tak ada masalah. Kita boleh, kat sini lah kita boleh orang kata melihat progres terkini kita punya peserta. Okay. Baik. So boleh faham tugasan projek. Okey, ada tak soalan setakat ini sebelum kita masuk pada sesi bantu rakan? Ada? Tak ada? Okey, apa ni? Terima kasih juga senang, saya cuba buat inovasi. Ya, buat je inovasi, tak payah follow saya 100% pun. Mana yang bersesuaian dengan cikgu, lagi senang. Okey, asalkan dia bersesuaian dengan cikgu. Okey, kita pergi pada markah sesi pula. Okey. Maka sesi ni saya kena bagi tahu siap-siap sebab kalau tidak nanti cikgu boleh keliru. Okey. Saya memang sebab kita kena, kalau ikut bongsu, markah sesinya adalah untuk 20 sesi. Okey, ini saya kena ubah dulu sekejap. Kita kena buat 20 sesi. Okey, so 20 sesi tu
nak tak nak cikgu kena masukkan, alamak salah. Nak tak nak cikgu kena masukkan markah. Okay. Macam mana dapat markah ni? Yang ini semua totally di tangan cikgu. Okay. Macam saya buat satu sesi ni mewakili berapa ya? 200 ke 10? Oh, 10. Mewakili satu sesi ni mewakili 10 markah. Maknanya contohlah, yang ini macam mana penilaian ni bergantung pada cikgu. Cikgu lihat masa peserta cikgu tu datang jumpa cikgu ataupun bagi cikgu WhatsApp ke screenshot ke apa, cikgu baca macam pada pandangan cikgu cara dia membimbing rakan dia tu bagus, okey, tak ada masalah. So cikgu mungkin boleh bagi dia 10 markah ke, cikgu mungkin boleh bagi dia 8 markah ke dan sebagainya. Contoh kalau dia lemah sikit, okey tak apa. Mungkin bagi 5 ke 4 ke. Okay. So maknanya sesi dia yang seterusnya sepatutnya akan makin meningkat markah dia. Sebab apa? Sebab cikgu mestilah bila setiap kali cikgu menilai dia, okay, menilai dia, maknanya mesti cikgu akan komen, betul? Kamu tak patut cakap macam ni, kamu tak patut tulis macam ni, ada benda yang cikgu kena, ada benda yang kamu kena cakap, ada benda yang kamu kena tulis, macam ni, ayat macam ni tak sesuai, cuba tukar kepada ayat yang macam ni. So itu bimbingan kita, penilaian kita. So bila kita buat macam tu, maka dia PIS kita akan lebih, oh salah je cikgu, tak apa, saya akan usaha untuk ubah. So sepatutnya sesi dia bermula daripada sesi 1 sampai sesi 20 akan ada peningkatan. Kalau kata daripada mula tu sampai ke hujung tu makin teruk, maknanya cikgu yang bersalah lah sebab cikgu tak bimbing dia dengan betul. That's why kita kata tadi, markah untuk sesi bantu rakan ni sangat penting. Dan ini juga komitmen kita. Kita sebagai guru pembimbing, kita sebagai guru penyelia, kita kena pastikanlah anak murid kita, peserta kita dapat menguasai skill dengan betul. Sebab ini core business dia. Apa gunanya dia bagus dekat teori, tapi core business dia sebagai sesi bantu rakan, dia tak, sesi bimbing rakan, dia tak boleh buat dengan bagus. So what the point? Dia dapat naik pangkat. Betul tak? So inilah waktunya kita menilai sama ada dia tu bagus ke tak bagus. Okay? So untuk saya bagi markah per 10 lah. Setiap sesi ni 10 markah mewakili. Katakanlah kita masukkan semuanya markah bagus kan. Tak apalah, masukkanlah. Contohnya. So semua dapat markah penuh. Contohnya saya buat kat sini, ni dia buat mungkin kita bagi 1 sebab sesi pertama tak bagus kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh macam tu. So nampaklah perbezaan. Oh, tapi dia still gagal lagi sebab dia mungkin ada yang benda yang tak bagus. So bila nampak gagal tu, kita kena bantulah, mungkin kita bagi penilaian mula dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam tu. So dapat dia lulus macam tu. Dan sebagainya. Campur-campur lah. Mungkin ada yang dapat 5 ke 6 ke kan, 5 ke 6, apa lagi. So kan bergantung kepada cikgu lah, ikut kepada bagaimana cikgu menilai mereka, macam tu. Okay, so nanti pelbagailah markah dia, markah dia akan pelbagai. So kat situ kita boleh nilai sama dia bagus ke tak bagus sebagai ketika sesi bantu rakan. Yang penting cikgu simpan dia punya, kalau dia hantar cikgu screenshot ke, dia hantar cikgu satu dia punya tu ke, tak apalah, cikgu simpan untuk kegunaan kita untuk menilai dan juga menyelia mereka. Okay? Boleh setakat ini? Ada tak soalan untuk yang sesi bantu rakan ni? Okay? So rasanya semua jelas lah. 10 markah je macam tu lah. Okay? Kalau cikgu dah tukar markah lain pun boleh, tak ada masalah, ikutlah pada cikgu. Tapi kat sini dekat bahagian formula kena ubah sikit lah. Kena bahagi dengan berapa macam tu. Okay? Okay. Itu untuk markah sesi bantu rakan. So kita tengok balik. Kat sini lah kita akan lihat semua markah-markah dia. Okay? So setakat ini si Irfan ni sudah pun nak capai 60 markah. Maknanya dia makin dah hampir separuh lah markah dia. Macam tu. So kita pergi pada markah CBK. Yang ini markah penilaian. Ingat tak yang dalam tugasan sebelum ini cikgu dah buat borang penilaian, betul? Borang penilaian personality. So gunakanlah borang tersebut untuk menilai prestasi dan personality PRS kita. So gunakan sajalah mana yang ada tu. So cikgu-cikgu pun nanti masukkanlah markah dia. Markah ini per 100, mana tak salah saya 10 kot saya rasa ni. 10 ke?
Saya cuba dulu. Saya pun lupa dia punya. Betul lah. Per 10. So katakanlah cikgu buat semuanya per 10, okey lah. Bergantung lah. Mungkin ada yang benda yang 4 tu cikgu rasa tak okey kot. Dia mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9, mungkin dia 6 je ke. Tengoklah, bergantung kepada cikgu. 8 saja kan. Contoh ikutlah pada cikgu. Macam mana dia punya markah yang bersesuaian dengan diri dia. Sebab pokok pangkalnya adalah markah tu diberikan oleh cikgu, macam tu lah. Okay. Okay, so kita tengok jual markah. Okay, markah dia dah kat sini dah. Macam tu. Okay, so ujian. Dan akhir sekali kita akan masuk markah ujian. Okay, untuk markah ujian ini dia beza sedikit sebab kita ada formulir sendiri jugalah. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan markah untuk ujian akhir? Mana cikgu kena buat ujian akhir. Okey, dalam saya punya dalam nanti cikgu akan dapat akses kepada template. Saya akan sediakan template untuk ujian akhir. Yang mana ujian akhir ni saya lihat dah okey dah. Kalau cikgu nak standardize kan, nak guna yang itu saja tak ada masalah. So apa yang cikgu kena buat nanti, bila cikgu dah boleh akses ruangan untuk template tu nanti, cikgu-cikgu akan boleh masuk, klik sahaja borang tersebut. Okey, kejap saya dah letakkan template ujian akhir tau. Saya tulis nama dia template ujian akhir. So apa yang cikgu kena buat adalah kejap saya tunjuk balik template ujian akhir. Okey, so nanti bila cikgu klik, dia akan keluar macam ni lah, dia akan buka macam ni. Tugas cikgu senang saja, jangan tengok yang lain-lain dulu, pergi kepada 3 titik yang ini terlebih dahulu untuk buat copy. Kena copy dulu. So make a copy dulu. Pergi titik 3 ni, make a copy terlebih dahulu. Okay, boleh buat copy terlebih dahulu, so supaya yang asal ini tak hilang. Okay, so make a copy. So bila klik make a copy, so dia akan keluar lah ni. Sama macam mana cikgu make a copy untuk template markah tempoh hari. Sama aja. So cikgu tukar nama mungkin sini ujian Cikgu akhir. Ya. Bila saya buka template tu, dia keluar Google Form yang macam peserta isi, bukannya yang cikgu buat. Dia keluar? Maksudnya tak boleh bila saya buka Google Form tu, dia keluar Google Form yang peserta isi, bukan yang cikgu boleh make a copy ke, tak boleh. Macam mana? Cikgu guna apa tu buka? Guna email apa? Guna apa? Guna laptop. Saya guna laptop. Ya. Guna laptop, okey. Okey. Boleh share screen tak supaya saya boleh tengok? Saya akan off dulu. Share screen cikgu punya tu. Sekejap saya share. Share screen ya. Present now lah, maksudnya present now. Okey. Present now. Cikgu, ikon kami macam tak on untuk present now tu. Dia blur. Oh ya, sorry saya akan buka. Okay, sorry. Baru teringat. Sekejap saya kena ubah setting dulu sebenarnya. Okay, dah boleh dah. Ya, dah boleh. Kongsi screen. Saya punya pun rasa tak jumpa titik 3 untuk make a copy tu. Okey, tak apa. Cikgu Hasnan, saya buka kamera, lepas tu saya tunjukkan ya. Boleh. Tak payah buka kamera pun tak apa, buka screen je. Present now saja. Present now sama ada a window atau a tab. Boleh, tak ada masalah. Oh, okey. Sebab saya kelas dekat handphone, cuma saya buat kerja dekat laptop. Oh, ya ke? Okey, saya boleh je. Okey. Sekejap ya.
Buka kamera, lepas tu. Okay, kalau ikutkan saya dah ubah setting. Jadi ubah setting tu cikgu-cikgu hanya perlu copy je sajalah. Kan, sebab link tersebut memang saya dah buat bahawa semua orang boleh buka. Maknanya bila buka tu tak perlu lagi nak tu. Tapi tak apa, cuba tunjuk dulu. Okay. Okay, Cikgu Hasnan nampak Dia akan keluar macam ni lah. Dia keluar memang macam borang yang peserta akan isi lah, bukan yang Peserta akan isi Dekat bawah sekali tu ada apa? Dekat Cuba bawah scroll ke bawah. Bawah sekali, scroll bawah sekali. Semua macam ni ke ataupun cikgu Farihah saja? Yang lain sama saya ke? pun sama. Saya pun sama. Sama juga Sama. Okey, tak apa. Sebab Google Form ni dia tak macam tak macam Google Sheet, Google yang lain-lain. Kalau lain kita boleh make a copy. Okey, tapi untuk yang lain-lain yang ni, kejap saya cuba tukar setting terlebih dahulu. Kalau katalah setting dia kita boleh ubah. Mungkin Cikgu Hasnan boleh add collaborator. Lepas tu kita copy daripada situ ke, ataupun kita buat Google Form baru tapi kita copy soalan kot, macam tu kot. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab sekarang ni saya memang dah siap-siap buat anyone with the link, okay, adalah editor. Maknanya dia sepatutnya supposedly dia boleh edit. Macam tu lah. Sama je bila saya add editor, sama juga. Dia akan jadi kepada kejap. So kalau saya sini share with people setting, editor can change permission, viewer and commenter can see the option to download, print and copy. Sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh. Tu yang saya pelik tu, macam mana dia jadi tak boleh jadi tu. Tapi kalau ikutkan, kalau macam Cikgu Hasnan share dengan kita akan dapat email yang kita boleh edit kan. Maksudnya kita boleh edit soalan Google Form tu, tapi tak dapat pun email yang mengatakan yang kita boleh sama-sama edit copy apa tu? Dia kalau kita add sebagai editor saja sebenarnya, tapi sebab saya jadikan dia link tu, tapi tak apalah. Tak apa. So kalau kata tak boleh, it's okay. Okay, ni antara option dia lah, antara optionnya cikgu boleh tengok lah soalan-soalannya tu. Kalau cikgu boleh copy je lah, copy paste je lah, itu antara optionnya lah. Okay, sebab saya pun tak sure dekat mana yang salahnya tu. Okay, ataupun tak pun nanti saya cuba untuk, tak apa, saya akan bagi satu lagi cara nanti. Saya bagi dalam bentuk dia file folder tu, saya sharekan file folder tu untuk cikgu-cikgu semua boleh masuk ke tak boleh masuk. Okey, tak apa, saya try buat sekarang lah. Folder ni saya akan bagi cikgu akses semuanya, boleh akses lah, maksudnya boleh share. So maknanya cikgu boleh masuk, sepatutnya cikgu boleh masuk lah sebagai kalau viewer lah saya rasa okey je. Sekejap commenter editor. Try jadi editor. Boleh jadi editor. Organize, add and edit file. Okay, saya buat dulu sebagai viewer. Okay, copy link. Saya akan masukkan dalam Google Classroom sekejap. Okay, Google Classroom. Dan saya nak cikgu-cikgu terus check nanti sama ada boleh make a copy ke tidak. Okay. Okay, template ujian akhir ni. Sorry, saya tukarkan, saya edit, saya tukar kepada yang ini. Okay, link. Okay. Baik, saya dah save. Okay. Cikgu cuba masuk dulu. Cuba refresh balik dan masuk. Dapat tak template tu? Sepatutnya kan, okay, saya akan tunjuk dekat skrin lah. Saya akan tunjuk kat skrin. Cikgu-cikgu akan dapat macam ni. Cikgu sepatutnya akan dapat yang macam ni lah. So template ini cikgu boleh right click dan make a copy kat sini. Boleh dah cikgu. Boleh Boleh dah. So sama jugalah. Cikgu make a copy macam ni. Okay. Dan nanti cikgu dia bila make a copy ni,
cikgu akan dia akan keluar dekat sini je tau cikgu. Maksudnya bila make a copy, dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat sini juga. Dia akan keluar dekat sini juga. Cikgu rename balik, katalah ujian ni kan. Cikgu untuk sementara waktu letaklah nama cikgu. Contohnya Cikgu Hasnan punya kan, contoh macam ni kan. Cikgu buat macam ni, lepas tu apa yang cikgu buat, cikgu kena move. Cikgu right click dan move to ni Nampak semua? Nampak ya? Move to, cikgu ubah kepada pergilah kepada My Drive. My Drive ni letaklah. Kalau cikgu dah siap-siap dah ada folder yang cikgu nak, letak. Kalau tak, cikgu move je kat mana-mana yang cikgu nak. Maknanya kata pun cikgu letak kat My Drive ni pun boleh tekan move. Nanti dia akan pergi dekat My Drive. Cikgu tekan dekat My Drive, move. Dia akan move, dia akan pergi, cikgu klik dekat My Drive ini. Cikgu boleh carilah dekat bawah-bawah ni. Contohnya, mana tadi dekat, mana kat bawah-bawah? Ni, dah ada dekat My Drive. So cikgu boleh ubahlah nanti. Cikgu boleh klik dan cikgu boleh ubah balik. Mana yang boleh. Macam tu. Boleh tak Boleh tak? Cikgu ulang balik cikgu. Boleh. Ulang sekejap yang tadi tu, yang macam ni nak copy tadi. Tengok dekat My Drive. Sekejap. Okay, pergi dekat My Drive tadi. Tak, dia macam ni. Cikgu akan boleh masuk dalam, mana tadi banyak sangat kan kita punya tu. Okay, dekat template Markadami ni kan, cikgu akan masuk kat sini dulu mula-mula. Betul tak? Okay, betul tak? Cikgu akan masuk, akan jumpa dua benda ni. Betul tak? Ya betul. Okay, so cikgu just make a copy dulu. Make a copy. Okay, make a copy. Okay, bila make a copy, dia akan copy lah. Dia akan copy. So cikgu edit lah dulu. Rename dulu. Mungkin tulis nama cikgu dulu. Sebab kita nak move dulu. Baru kita nak edit. So katalah SMK baru betul. Contoh nama je kan. Okay. So kita dah ada kita punya ni. Yang ini kita nak move out pula. Kita nak keluarkan dia daripada folder ini, masuk dalam folder kita sendiri. So kita pergi, right click, move to. Okay, right click, move to. Okay, klik move to. Okay, kita akan dibawa, kita boleh pilih lah. Secantiknya kita pergi kepada kita punya My Drive ni dulu. Okay, bila kita My Drive, kita copy, kita klik, katakanlah cikgu dah ada folder yang cikgu nak letakkan. Contohnya cikgu kata, nak masuk dekat folder contohnya folder ni lah kot yang PRS Bongsu yang saya dah buat ni kot, contoh macam tu kan. So cikgu klik saja, bila cikgu klik, pilih aja move here. Pilih saja move here, lepas tu move terus. So nanti yang ada kat sini semua akan hilang, bukan hilang lah, maksudnya yang cikgu punya tu hilang, dia akan masuk dalam cikgu punya yang folder yang cikgu nak. Contoh macam ni. So dah ada dah. Mana tadi? Sekejap, saya masukkan dekat mana tadi? Ini banyak sangat tadi. Kat mana saya lupa letak kat mana. Mana dia akan keluar lah. Mana saya punya tadi? Keluar. Yang macam ni saya buat tadi lah. Tak apa. Saya kena semak balik kat mana saya masukkan tadi. Takut tersalah masuk. Letak kat sini. Macam itulah. So maknanya bila cikgu dah tukar nama tu, pastikan masukkan tempat yang betul. Contoh. Ni betul. Maknanya saya bila nak move tadi, mana move tadi? Move to, pilih file yang betul kita nak tadi. Okay, contohnya yang ini kan. Klik dulu bagi masuk, barulah move here. Bagi masuk dulu. Barulah move here. So bila dah tu nanti kita boleh semak lah dekat kita punya, dekat sini. Okay, dah ada dah kita punya ni. So kat sini nanti kita edit lah. Kita nak tukar nama ke apa benda, kita edit, tak ada masalah. Boleh cikgu? Boleh Boleh. Ya boleh cikgu. Boleh cikgu. Faham. Okay, so soalan dia kalau cikgu nak ubahlah. Kalau cikgu rasa nak gunakan soalan yang sama, gunakanlah. Sekarang saya akan tunjuk dulu
borang tu supaya cikgu nampak apa yang itulah. Okey. Pertamanya markah yang kita bagi adalah 100 markah. Okey, 100 markah bermaksud cikgu-cikgu memang saya dah setting markah dia 100. So yang ini cikgu nak ubahlah, terpulanglah kepada cikgu macam mana nak ubah. Yang penting bahagian soalan. Saya memang buat bahagian soalan A ada 20 soalan aneka pilihan, bahagian B ada 20 soalan subjektif dan bahagian C soalan penyelesaian masalah. Macam itulah. Okey. Ini soalan yang yang aneka pilihan macam inilah. Pilih. So soalan bahagian B kita ada subjektif, diorang kena type soalan. So bila nak type soalan, kena pastikan type tu kena betul. Sebab dekat setiap soalan ni saya dah buat dia rules. Iaitu tulis dalam huruf kecil sahaja. Sebab jawapan yang diberikan di atas ini semua huruf kecil. Jadi kalau saya kena beritahu awal, katakanlah ada pelajar buat sama ada dia buat huruf depan dia huruf besar, akan salah walaupun jawapan tu betul. Itu kekurangan Google Form ni. Maksudnya bukan Google Form, maksudnya kekurangan kita buat online. Dia case sensitif. Kalau kata cikgu buat semuanya huruf besar, salah walaupun jawapan betul. Salah satu je daripada huruf besar, kira salah walaupun jawapan dia betul. So kena maklumkan kepada peserta betul-betul benda ni. Sebab saya dah buat setting dia macam tu. Tapi kalau cikgu tak nak, buang je lah setting ni. Pangkah je lah. So maknanya dia buat macam mana pun asalkan jawapan dia sama. Tapi saya kat sini saya dah buat betul, saya dah buat dah. Kalau correct answer dia persepsi, ataupun kalau dia buat P huruf besar yang lain semua kecil, dia kira betul. Pun boleh, tak ada masalah. Maknanya nanti sistem akan detect kalau yang buat jawapan macam ni pun betul, yang buat jawapan macam ni pun betul. Kalau cikgu nak tambah semua huruf besar ni pun sebagai jawapan yang betul, tambah saja. So nanti sistem akan detect. So jawapan tu akan betul lah. Macam tu. Macam saya suka buat macam ini, rule macam ni supaya kita nak biasakan budak-budak tulis dalam huruf kecil. So nanti kalau kata dia buat huruf besar, dia akan keluar amaran. Sila tulis dalam huruf kecil saja. So nanti dia akan ubah lah. Macam tu. Okay. So ini antara soalan-soalan dia. Dan soalan C, ni kita bagi satu situasi. Jawapan ni berdasarkan situasi tersebut. Apa pandangan cikgu-cikgu? Pada pandangan kamu sebagai pihak lain macam mana? Macam tu lah. Okay. So setiap tu semua setelah pun ada markah-markah dia. So nanti bila dah ada, tengok pada respon lah. Tengok respon dan kat situlah kita akan dapat markah penuh mereka. Okay. Kalau cikgu nak buat nanti dia punya tu ada slip jawapan ke, slip markah ke apa, semua tu adalah kreativiti cikgu. Okay. Itu saya serahkan 100% kepada cikgu. Cikgu nak buat apa ke, ada tiba-tiba ada keluar sijil markah, sijil yang mengatakan kamu lulus ke apa, semua tu adalah inisiatif cikgu sendiri. Saya tak perlu tunjuk lah benda tu, maknanya memang bergantung pada cikgu. Okay, boleh So untuk Cikgu Hasnan, ujian je. Boleh tak cikgu ni luar sikit topik lah. Boleh tak cikgu tunjuk balik macam mana cikgu nak share template tu? Sebab saya pun biasa kan kami form 1 sampai form 5 kita pakai soalan yang sama untuk bidang lain kan. Cuma bila kita nak itu macam saya cakap tadi lah, saya terpaksa add collaborator, lepas tu kawan saya ambil dan jadi dia long process. Boleh tak cikgu Hasnan ajar cara cikgu Hasnan share template tadi tu? Yang tadi tu senang Itulah senang macam kita share kan. Lepas tu boleh make a copy, ubah sendiri ikut nama kita punya drive kan. Mula-mula, saya tunjukkan yang ni lah tadi. Mula-mula kita dah ada folder yang kita nak share tu, betul tak? Folder. Kita gunakan folder terus. Senang supaya dia tak kacau kita punya tu. Sekejap saya kena buka dulu folder dia. Mana folder tadi Kejap Dia time-time ni pula jam. My drive. Katakanlah. My drive. Ni saya punya folder saya punya drive. Penuh lah macam-macam ada.
So bengkel aja dah banyak bengkel dah kat sini. Okay, katakanlah kita memang dah ada satu folder sendiri mungkin kita nak share dengan kawan-kawan kita kan. Contohnya macam saya buat dekat satu ni folder ni memang saya dah siap-siap. Yang ini memang niat saya untuk saya share kepada semua orang. So bila kita right click dan kita tambah share kan, tambah share ni kan. Dan kita pun chain kepada apa dia. Contohnya viewer kan. Kita dekat bahagian get link ni lah. Bila kat get link ni, so nanti viewer, so orang yang ada akses dengan, sebelum tu, sorry. Kat get link ni, ikut kita nak make sure siapa yang masuk link tu mesti guna email MOE ataupun kita nak gunakan siapa-siapa saja yang ada yang dapat link ni boleh. Maknanya apa-apa email pun boleh, tak ada masalah. Kita yang tentukan. Macam saya suka, saya nak make sure hanya cikgu-cikgu je yang boleh masuk, saya gunakanlah Ministry of Education Malaysia ni. So maknanya cikgu-cikgu yang ada email MOE, kalau guna email MOE akan boleh buka. So saya buatlah. Saya gunakan viewer dan sebab pertamanya kita tak nak dia kacau lah. So nanti bila dia dapat link tu, dia akan auto, bila dia klik link tu dia akan masuk yang ni tau. Terus yang dua ni. Dua folder ni je yang akan nampak. Dia tak akan nampak folder yang semua-semua ni tak ada. Dia akan nampak yang dua ni saja. So dia selamat. So banyak benda kita dia tak boleh nak tu lah. So yang dua folder ni saja. So katakanlah cikgu nak dua file ni cikgu nak bagi orang lain semua boleh copy. Senang saja. Right click dekat mana-mana file yang cikgu nak. Lepas tu cikgu tekanlah suruh dia make a copy. Tapi ini cikgu kena bagi arahannya betul. Mungkin cikgu nak kena rakam ke apa, tak ada masalah. So katalah cikgu nak ambil template, right click, make a copy terlebih dahulu. Bila make a copy, so dia akan buatlah copy yang baru. Macam tadi. Dia akan buatlah copy yang baru. So nanti bila dah ada, minta dia orang move to dia punya drive. Move to pergilah seelok-eloknya pergi dekat drive sendiri. My drive ni my drive, klik, tekanlah move here macam tu. Boleh? Okey, terima kasih Cikgu Asli. Boleh Boleh. Okay. Baik. So itu untuk borang berkaitan dengan sistem tadilah. Okay. So kita sambung balik kita punya kelas. Okay, kita akan pergi pada sistem tadi. Okay. Okay, so bila kita kembali semula untuk markah tu, kita dah ada markah ujian kan. So kita boleh, contohnya tarikh buat ujian serentak sama. Contohnya 29 hari bulan 5 2021. Ni contohlah semua orang pada hari yang sama. Okay. So markah dia selepas dah dapat markah tu kita masukkanlah. Contohnya ada dapat markah 80, dapat 90, ada yang dapat 60, ada yang 70, ada yang 85, 95, mungkin ada yang 100, mungkin ada yang 70, ada yang 50 je kot. Contoh ada yang 60. Gantung. Kat sini saya dah buat siap-siap. Mana Hani ni dia gagal sebab saya dah buat kalau boleh markah lulus adalah 6 ke atas markah dia. Contoh dia maknanya 60 markah ke atas kita kira lulus. Ini kita lah tentukan. Ni saja je. Maknanya kalau cikgu tak nak follow pun tak ada masalah. Okey je. Bergantung cikgu lah. So macam saya suka buat kalau boleh biar dapat 60 markah ke atas. Sebab apa? Sebab markah ni akan mempengaruhi ketika markah akhir. Contohlah tadi 50 kan lulus. Katalah kita cuba beberapa orang gagal. Kalau katalah ada 2-3 orang gagal, 4 orang gagal kan. So 4 orang gagal, 6 orang lulus. So kita tengok pada jumlah markah. Okay. So markah kat sini lah. So yang gagal 5 ni gagal lah. Tapi dia selalunya tak akan membuatkan dia tak layak. Macam tu lah. So kat sini kita nampak lah. Oh dalam bengkel ini Irfan dan juga Arif sudah pun melebihi 80 markah dan mereka sudah pun layak untuk ditemu juga. Okey. Macam saya dulu buat bengkel tahap peringkat negeri.
Dan bila peringkat negeri, saya berdepan dengan ramai peserta yang mana saya tak kenal langsung diorang. Maka wajarlah bagi saya untuk buat temu duga. Tapi macam cikgu di sekolah sendiri dan cikgu kenal budak-budak cikgu, tak payah temu duga pun tak apa. Maknanya once dia dah dapat capai markah 80 markah, so sebenarnya dia sudah layak untuk ditauliahkan sebenarnya. Macam saya memang kena buat temu duga sebab saya nak nilai siapa budak ni, betul ke? Kalau memang dia, saya nak tanya, saya nak make sure dia betul-betul. Tapi macam sekolah cikgu sendiri, cikgu dah tentu cikgu kenal dia siapa, tahu dia macam mana, perangai dia macam mana. So kalau kata dia dah dapat 80, kira dah layak tu, dah lulus lah, tak ada masalah. Macam saya sengaja buat macam ni tambahan supaya memberi kata apa, nilai tambah. Maknanya kalau kata lepas interview pun dia betul-betul bagus, maknanya betul lah, dia memang layak lah untuk dapat tauliah. So macam cikgu-cikgu di sekolah sendiri, kalau contoh ada peserta dah capai 80, so tauliahkan je lah dia, mana dia dah selesai, tak ada masalah. Itu maksud dia. Okay? Contohnya saya dah interview budak ni, saya tengok okey lulus, tengok tak ada masalah, lulus, memang semua lulus, maka dia layak lah untuk pentauliahan, dapatlah sijil, macam tu lah. Itu maksudnya. So kat sini dah auto lah, maknanya 2 orang layak untuk ditemu duga. Maknanya berapa peratus? 20% lah daripada 10 orang ni, 20% layak ditauliah untuk layak untuk ditemu duga. Mungkin kalau contohnya cikgu tak ada temu duga, cikgu tukarlah bilangan layak ditauliah 2 orang. Peratusan layak ditauliah. So yang ni tak adalah. Nanti tak adalah. Maknanya yang kita guna data yang ini je lah. Jumlah ni saja. Macam tu. Jadi boleh tukar layak tauliah. Macam tu lah. Tak ada masalah. So ini sistem yang saya buat dengan mengambil kira banyak faktor dan ia untuk memudahkan cikgu-cikgu lah. Seandainya cikgu tak nak guna sistem saya ni, nak buat yang sendiri punya lebih mudah, silakan. Tak ada masalah pun. Ini antara satu cara untuk saya mudahkan cikgu. Kalau cikgu ada yang lebih mudah, gunakan saja mana yang lebih mudah. Okay? Boleh? Boleh tak cikgu-cikgu sekalian? Boleh? Dia punya hari ni. Boleh. Cikgu, kalau yang cikgu temu duga tu, cikgu tanya apa? Tanya ikut kita lah. Macam saya akan tanya lah pengalaman jadi PRS dulu macam mana. Kalau ada masalah yang macam ni, macam mana awak buat? Awak dekat sekolah, ada tak kawan-kawan yang macam ni? Semua tu kita tanya ikut kepada keadaan kita lah. Kita rasa nak tanya apa. Macam saya masa tu saya buat dulu, saya memang tanya sebab dia contohnya yang saya temu duga adalah sulung. Sulung ni kita tahu antara yang tertinggi jugalah sebelum nak tauliah tu. Saya tanyalah, kalau kamu dah dapat sulung nanti kamu nak buat apa pengalaman kamu dah buat, kamu rasa bila dah ada tahap sulung ni kamu nak buat apa kat sekolah, apa buktinya yang kamu rasa kamu ni mampu, kamu rasa ni kamu layak, apa kelebihan diri kamu. So kita tanya banyak perkara lah supaya kita berpuas hati. Kita sebagai penilai, kita pun berpuas hati dengan dia. Supaya kita nak nilai dia untuk dia layak. So mestilah kita nak make sure dia boleh memuaskan hati kita. Macam tu. Sebab kita sebagai penilai. Contohnya cikgu ada 2-3 orang lagi jadi panel penilai. Tanyalah soalan yang mana yang cikgu rasa bersesuaian. Kalau macam cikgu dah kenal budak tu tak apa. Kalau macam cikgu tak kenal, macam mana kita nak make sure kita berpuas hati dengan tu. Mungkin dengan cara dia bercakap tu, confident level ni kita nampak, kita rasa kita nak bagi. Tak masalah. Kadang markah dia 80 tapi bila kita buat temu duga macam ni, dia tak nampak confident. So kita rasa macam tak layak je. So benda-benda macam tu kita boleh consider sebenarnya. Okay? Boleh? Okay. Ini paling mudah, tak pening kepala sebab saya pun tak pandai buat action kalau template. Okay. Mana yang gunakan saja, mana yang ada lah. Senang kan. Kalau benda yang dah ada, buat. Tapi saya galakkan cikgu-cikgu kalau ada yang boleh buat sendiri lebih baru kalau cikgu buat. Macam mana saya belajar dulu sendiri dan buat sistem ni sendiri dengan daripada asas sampai sekarang. Itu sebab tu saya boleh mengajar benda tu dengan mudah. Sebab kita buat sendiri. Macam tu. So feel dia lain. Okay. Okay.
So kita akan sambung sedikit lagi. Sebabnya kita nak masuk dah kepada yang paling penting, iaitu mana pula tadi Sorry. Dekat sini window. Okey, saya kongsikan balik markah dia. Ini adalah markah dia yang mana cikgu-cikgu semua kena gunakan lah. So totally nanti 100 markah lah. Selalunya kalau ikut modul tak salah saya lah, 80% ke atas maknanya sudah layak untuk ditauliahkan. Maknanya kalau anak murid cikgu tak cukup 80 tu, buatlah something. Contohnya buat tambah latihan, tambah projek ke, tambah tugasan ke, ataupun buatlah apa-apa saja sekadar untuk menambahkan lagi dia punya markah. So tak adalah rugi dia buat daripada mula balik. Macam tu. Kita pun sebagai guru penilai kita kena tahulah kat mana yang kita boleh tambah dan kat mana kita boleh kurangkan. Macam tu. Okay? Baik. Kita masuk kepada tugasan yang kelima. Okay? Tugasan kelima mudah saja cikgu-cikgu. Tadi kan saya dah tunjukkan template markah latihan, tugasan, projek, sesi berterakan semua tu. Saya nak cikgu-cikgu buat je markah dummy. Database dummy kalau tak ada lah. Markah tu dummy ke, database tu dummy ke, buatlah macam mana pun saya tak kisah. Sekadar untuk cikgu dapat tengok sendiri macam mana sistem tu berfungsi. Bila cikgu bagi markah banyak ni, berapa yang tu, so maknanya cikgu akan nampak dengan lebih teliti macam mana semua benda tu. Okay, so markah tu nanti semua benda tu cikgu kena screenshot dan masukkan dalam tugasan 5, turn in kan dia. Macam mana? Contohnya macam ni. Contohnya, okay, saya stop presenting yang ini. Saya present tadi yang bahagian markah tadilah, senang. Okay, sistem markah ni, contohnya sekarang ni kan kita dah buat yang ini, cikgu screenshot je yang ini. Ini satu. Tugasan, screenshot yang ini. Project, screenshot. Sesi, screenshot. Markah, GBK, screenshot. Ujian akhir, screenshot. Okay, jumlah markah, screenshot. Ini semua yang cikgu-cikgu screenshot ni masukkan sahaja dalam tugasan 5, turn in kan. Okay, so macam biasalah masa yang diberikan dalam seminggu macam tu lah, tak payah lama-lama lah sebab lepas ni kita akan masuk kepada topik kita yang insya-Allah yang terakhir, macam mana kita nak melaksanakan pentauliahan. Ini pun penting, topik yang sangat-sangat cikgu kena ambil tahu sebab dia akan melibatkan pentauliahan. Jadi cikgu-cikgu saya syorkan buatlah sebaik mungkin apa yang cikgu nak laksanakan dalam bengkel saya ini. Okey, sekurang-kurangnya ia dapat memberi manfaat lah kepada cikgu-cikgu untuk melaksanakan bengkel cikgu-cikgu sendiri di peringkat sekolah nanti. Okey, so saya rasa setakat itu saja di pihak saya. Kalau ada sebarang soalan boleh saya nak buka kalau ada soalan lah. Kalau tak ada kita mungkin boleh. Ya, salam je. Pertanyaan macam pengalaman cikgu buat untuk yang daerah dalam Google. Saya buat negeri. Daerah baru nak buat tahun ni. Okay, cikgu, sorry. Yang cikgu buat negeri tu. Tak apalah. Saya sebab nak tanya untuk bahagian kami sebab saya dah mula buat untuk daerah selepas saya dah mulakan di peringkat sekolah. Okey, di peringkat sekolah alhamdulillah setakat ni. Untuk yang peringkat daerah tu, dekat dalam Google Classroom bila kita add teacher tu, semua tu adalah facilitator. Facilitator boleh tengok kan hasil kerja peserta yang dah turn in assignment dan bagi markah kan? Betul? Okey lah kalau macam tu. Cumanya maknanya kalau cikgu rasa macam cikgu tak nak nilai seorang-seorang, cikgu dah boleh assign. Contohnya katalah cikgu A, sekolah A kan. Okey, cikgu A saya nak cikgu semak tugasan 1. Contoh macam tu. So inilah bertanggungjawab untuk semua tugasan 1 dia akan semak, dia akan bagi markah. Macam tu lah. So tak adalah orang lain yang akan kacau. So maknanya contohnya cikgu ada 10 orang facilitator. Facilitator cikgu dah assign. 2 orang akan tengok tugasan 1. 2 orang lagi tugasan 2. Maknanya setiap kali budak hantar tugasan 1, cikgu A, cikgu B akan nilai, akan semak tugasan 1. So cikgu C, D dia tak akan semak lah. Dia akan semak tugasan 2 je. So tak adalah bebanan kerja tu tinggi sangat. So macam tu. Tak ada masalah. Boleh je.
Good. Okay, sebab saya pun dah tak ada idea macam mana. Takkan aku dah buat seorang je kot sebab peringkat daerah kan. Okay, terima kasih cikgu bagi. Saya akan bagi tugas. Sebab kalau macam boleh. Kita sebagai penganjur, apa dia? Tak apa cikgu teruskan. Maknanya kalau kita kan sebagai penganjur dan kita ada kuasa untuk mengagih-agihkan tugasan. Itu salah satu cara kita mengagihkan tugasan lah. Sama juga kalau kita buat projek. Contohnya projek, kita buat contoh video kan. Kita mungkin boleh bagi-bagikan, okay. Daripada, contohnya kita ada 10 sekolah yang join. Kita bagi-bagikan. Cikgu A akan dapat 2 sekolah. Selalunya kalau nak menilai ni sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang. Contoh cikgu A, B, C nilai 5 sekolah ni, cikgu D, E, F nilai 5 sekolah lagi. So nanti daripada 5 sekolah tu pilih yang 3 yang terbaik. So nanti dapat 3 yang terbaik, cikgu A, B, C, D, E, F akan nilai pula yang 3 terbaik lagi. Macam tu lah, itu antara cara dia. So maknanya semua orang terlibat, semua fasilitator terlibat. Tak adalah cikgu buat seorang-seorang. Macam saya dulu memang saya buat seorang-seorang, tapi saya tahu apa yang saya nak nilai dan saya tak kisah. Macam kalau cikgu rasa pernah lah buat seorang-seorang, so agih-agihkanlah tugas. Tim saya negeri tak ramai, jadi kami buat mana yang mampu saja. Semua ada kekangan. Jadi kalau tim cikgu ramai, agih-agihkan, tak ada masalah. That's why kita sebagai penganjur, kita mesti tahu source kita macam mana, kita punya gerak kerja macam mana dan sebagainya. Sebab tu menguruskan bengkel online ni bukan semudah yang disangka. Banyak benda kita kena ambil kira faktor-faktornya dalam masa-masa sama, macam mana cara kita mengagih-agihkan tugas. Itu yang penting. Barulah bengkel ini akan berjalan dengan lancar. Tak semestinya cikgu A akan buat tugasan satu saja, tak. Mungkin dia kena, macam saya di peringkat daerah saya tengah buat sekarang ni, saya dah assign cikgu-cikgu yang akan jadi fasilitator, tugas dia memang fokus kepada topik 1, topik 2, topik 3 saja. Cikgu ni topik 3, cikgu tu topik 4. So yang lain-lain jangan kacau. Yang lain-lain kacau, bantu dari segi benda lain pula. Macam tu. So taklah rasa terbeban nak buat bengkel online ni. Baru nampak semua orang terlibat. Macam tu lah. Okay? Nampak. Sebab untuk bahagian setiap ceramah, penyediaan dia versi-versi yang berbeza-beza dah. Cuma yang penilaian tu lah saya tanya tu. Jadi saya dah nampak dah caranya. Okay, terima kasih. Ya, boleh. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Semuanya boleh. Kita boleh bawa bincang. Ada lagi? Cikgu Hasnan, cikgu akan anjurkan lagi tak program macam ni pada masa akan datang? Sebab ada kawan tanya. Saya personally saya tak rasa saya nak anjurkan lagi. Sebab saya percaya kepada cikgu-cikgu yang ada sekarang ni, cikgu-cikgu dah boleh sumbangkan ilmu cikgu ni, pengalaman cikgu untuk ajar kawan-kawan yang lain pula. Saya kira ni cikgu-cikgu berguru dengan saya. Sekarang ni masa untuk cikgu-cikgu pula mengajar kepada rakan-rakan yang lain. Sebab nanti saya tak naklah asyik saya je. Saya boleh fokus pada benda lain. Saya ada target saya sendiri. Mungkin saya nak buat yang benda lain pula. So cikgu-cikgu lah meneruskan saya punya legacy. So maknanya nanti di peringkat daerah ke mana-mana cikgu lah buat pula. Cikgu ajar kawan-kawan cikgu. So dapatlah pengalaman untuk menjadi mentor kepada rakan-rakan yang lain. Macam tu. Saya bukan tak nak buat, tapi sebabnya nanti kan alasan yang diberikan sama tau. Saya terlepas lah, saya tak sempat lah, saya baru tahu lah. Jadi macam alamak, saya nak kena anjur 2-3 kali benda ni pun payah juga. So better lah cikgu-cikgu sendiri dengan ilmu yang cikgu dah ada dapat daripada saya ni, cikgu pula yang sebarkan kepada orang lain. Turunkan kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin cikgu lepas ni nanti boleh pakat-pakat dengan geng-geng cikgu dalam satu alumni ni kan. Jadi cikgu akan masuk alumni, pakat-pakat lah, jom kita buat untuk negeri kita ke, untuk daerah kita sama-sama, bengkel untuk mengajar GBK daerah masing-masing untuk buat bengkel online ni. So tak ada masalah. Tak semestinya saya sajalah. Mungkin nak jemput saya untuk bagi satu slot tentang tutorial yang pertama ke yang kedua ketiga, itu terpulang lah. Tapi maksud saya tak naklah sentiasa pada saya saja. Saya tujuan asal saya anjurkan bengkel ni supaya cikgu-cikgu dapat kongsi ilmu pada orang lain, dan cikgu-cikgu
yang lain ada akses untuk ilmu ni melalui cikgu-cikgu. Mana tak adalah nanti benda tu kena terletak pada badan saya saja. Tidak macam itulah. Okay? Cikgu Hasnan akan share dekat YouTube tak apa kita punya GM setiap minggu ni untuk memudahkan kami lah nak jangkauan nanti. Setakat ini memang saya share untuk cikgu-cikgu lah. Maknanya kalau cikgu nak open kepada yang public punya konten dalam kita punya ni nanti, cikgu kena buat sendirilah ataupun cikgu gunakan panduan lah, sebab saya tak gunakan video-video yang kita buat ni, saya tak jadikan dia public. Saya jadikan dia sebagai unlisted. Maknanya cikgu ada akses. Tapi kalau cikgu nak buat yang jadikan public, maknanya cikgu kena buat macam saya buat ni. Maksudnya cikgu rakam yang cikgu buat punya. Contoh, bayangkan saya adalah cikgu. So cikgu buat, cikgu tu. Itu buat macam tu. Saya lebih suka macam tu sebab nanti kalau saya tak nak lah, sebab cikgu tak tahu kontennya macam mana, cikgu tayangkan saja kepada rakan-rakan cikgu. So benda tu tak feel. Dia tak feel sangat sebab lain dengan caranya kita tengok dengan lain belajar dengan orang lain. Macam itulah. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Tapi jangan risau, konten-konten semua ni memang kita dah ada. Maknanya cikgu-cikgu memang ada akses. Selagi cikgu berada dalam GM tu, selagi tu cikgu boleh akses. Tak ada masalah. Maknanya memang saya tak usik lah, memang macam tu je lah. Cuma dari segi cikgu nak mengajar cikgu-cikgu lain tu, pandai-pandai lah cikgu untuk mengubah bahan dan konten tu. Macam tu lah. Cikgu Hasnan, saya share sikit. Sebenarnya memang akan ada satu kebimbangan bila kita nak handle benda ni. Betul. Tapi memang betul lah, kita sama-sama. Saya tengok cara Cikgu Hasnan, saya tengok Facebook Cikgu Hasnan. Cikgu Hasnan bila mengajar slow and steady, apa gitu-gini, saya banyak belajar sebenarnya. Kemudian saya cuba cabar diri saya cakap mesej pada pengetua, cikgu doakan saya dapat masuk kelas Cikgu Hasnan ni, saya dapat buat untuk sekolah dulu. Lepas tu pengetua cakap, Ana esok terus buat, dia cakap. Dah dapat ilmu terus buat. Alahai gitu. Mula-mula betul lah tu. Tapi saya copy apa yang Cikgu Hasnan buat, apa yang Cikgu Hasnan bagi. Dan alhamdulillah tak pernah miss apa yang Cikgu Hasnan ajar tu. Itulah yang saya bagi dekat pelajar PRS saya. Pengetua saya pun siap cakap apa, Nina terbaik ni, sekolah kita boleh buat PRS online. Lepas tu bila kawan-kawan lain nampak yang daerah tu pun request, nah cuba dulu present dekat dekat tim pengurusan MGK daerah dulu. Saya pun present apa yang Cikgu Hasnan ajar. Saya cakap faham je, okey je. So saya pun dah run di peringkat sekolah, saya tunjuk kat diorang hasil. Okey, set up terus jadi untuk daerah tu yang menjadi hari Khamis baru ni, terus set up untuk daerah Cikgu Hasnan. Kemudian saya follow juga cikgu, saya tengok yang Kak Nurhaiza, Cik Mat kan. Cikgu yang lain yang sharing topik-topik tu. Jadi semua facilitator ambil satu topik, buat PowerPoint, dia orang akan sharing setiap slot tu. Macam tu. Jadinya cuma bahagian saya akan mantapkan diri untuk yang topik hari ni. Bahagian penilaian tu cikgu. Betul. Saya memanglah tak pandai mana Excel, tapi apa yang cikgu buat tu, template tu sebenarnya sangat membantu kami yang tak berapa pandai ni. Cuba cikgu, cuba belaka. Okey, tak ada masalah. Sebenarnya memang tujuan saya bila cikgu masuk kat sini, cikgu dah belajar, cikgu dah delegate cikgu punya tugas, contohnya untuk topik A, topik B, topik C kepada cikgu-cikgu lain, cikgu dah boleh start untuk fokus benda lain. Cikgu akan mula fokus kepada permakahan. Itu yang saya nak. Saya tak naklah semua bendanya kita buat. Topik 1 kita buat, topik 2 kita buat, topik 3 kita buat, lepas tu markah pun kita jaga. Saya tak nak macam tu. Biarlah saya dulu merasai macam tu, tapi sekurang-kurangnya saya mampu. Itu maksudnya, saya memang mampu buat. So walaupun saya start alone, tapi saya tahu saya boleh buat. So kalau cikgu-cikgu memang tak boleh buat, maka cikgu kena delegate. Sebab memang saya dulu cabar diri saya nak buat semuanya. Sebab saya tahu bila saya boleh buat semua, senang saya nak kongsi kepada cikgu-cikgu yang lain. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya kenapa saya boleh buat walaupun seorang. Sebab tu saya, kalau orang kata boleh ke buat seorang-seorang? Saya dah pernah buat semua ni seorang-seorang daripada A sampai Z, no hal.
So tak ada masalah. So mana kalau cikgu memang jenis yang macam saya, tak apa. Kalau jenis yang memang kena ada orang bantu, cikgu kena delegate. So sekarang ni mungkin cikgu fokus kepada pemakahan dah. Tak payah fikir pasal konten-konten nak mengajar apa seorang, apa diorang kena buat. Macam tu. So sama juga nanti dengan yang pentauliahan juga. Macam itulah. Okay, so saya nak ucapkan tahniah dan selamat maju jaya, good luck kepada all the best kepada semua guru-guru yang telah pun melaksanakan bengkel secara online ni kepada anak murid masing-masing, mahu pun di peringkat, sama ada di peringkat sekolah, mahu pun peringkat daerah, dan tak mustahil ada yang akan mewakili negeri masing-masing kalau ada yang luar Selangor lah. So bagi saya ilmu yang saya berikan tu adalah untuk manfaat semua orang, bukan hanya pada manfaat 2-3 orang sahaja, tidak. So maknanya tahun depan mungkin saya dah tak buat lagi untuk yang begini, mungkin saya akan fokus pada benda lain pula. So cikgu-cikgu lah yang akan menyebarluaskan lagi ilmu-ilmu ini. Macam itulah. Okay, so saya rasa itu saja. Ada yang lain tak? Ada yang mesej apa ke? Okay, terima kasih. Okay, tak ada masalah. Okay, bagus, good. Tak kisah, buat je mana yang termampu. Jangan terlampau target tinggi-tinggi, jangan. Target yang rendah dulu pun tak apa. Sekurang-kurangnya cikgu nampak ke mana hala tuju cikgu untuk bengkel ni nanti. Okay, so itu saja dari saya. InsyaAllah kita akan jumpa, selesaikan tugasan yang kelima, dan kita akan jumpa lagi dalam insyaAllah minggu depan untuk tugasan yang untuk minggu yang ke-6. Kita akan fokus kepada pentauliahan, antara topik yang hangat untuk diperbincangkan bersama. So itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.